Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi hadirat pilihan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah telah pilihlah hadirat sekalian untuk dimasukkan dalam kumpulan yang dirahmati oleh malaikat, dinaungi oleh malaikat rahmat insya-Allah, dinaungi di dunia ini insya-Allah akan terus menaungi kita sampai ke alam barzah dan sampai ke mahsyar dan terus sampai ke firdaus insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Berilah kami kekuatan, taufik dan hidayat untuk mengikuti, menghayati kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Berilah kami kekuatan untuk menjauhi kesalahan tersebut. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rabb. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada muka surat 78. Hari ini insya-Allah kita akan bincang satu lagi amalan yang diberi petunjuk oleh Yang Maha Berkuasa melalui baginda Rasulullah, bagaimana kita nak masuk syurga tanpa hisab insya-Allah. Jadi tajuk ni di muka surat 78, ganjaran syurga untuk yang berjihad. Jihad ni bahasa Arab. Ya, apa makna jihad? Maknanya bekerja kuat, bekerja bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu hasrat. Jadi untuk mencapai yang dikatakan takwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu bukan orang daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Inggeris, bukan daripada bangsa apa-apa, tetapi dari hati yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa saja yang kita lakukan di dunia ini, satu saja matlamat kita, untuk mencapai takwa, yang mana melalui takwa kita akan berada di samping mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ke, kita melancong ke, kita bersilaturahim ke, kita buat apa pun di dunia ini, matlamatnya ialah mencapai redha Allah melalui takwa. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana anjuran daripada Rasulullah SAW untuk kita bekerja bersungguh-sungguh, untuk kita berjihad di jalan Allah untuk mencapai matlamat kita, redha Allah. Jadi dimulakan dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi saya terima kasih kepada Puan apa nama ni yang nak jadi tukang Azlina ya. Puan Azlina yang akan jadi tukang warta berita kita, pembaca berita kita hari ini. Jadi dimulakan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan melalui sebuah hadis qudsi. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala ayyuma 'abdin min ibadi yakhruju mujahidan fi sabili ibtigha'a mardati dhamintu lahu an urji'ahu aw in arja'tuhu bima asaba min ajrin aw ghanimatin wa in qabattuhu an aghfira lahu wa arhamahu udkhilahul jannah. Jadi apa nama kita baca-baca dia punya terjemahan. Tak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terjemahannya daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, mana-mana hamba-Ku yang keluar berjihad di jalan-Ku kerana mengharapkan keridaan-Ku, Aku menjamin baginya bahawa jika Aku memulangkannya selamat pulang atau tidak terkorban, maka dia akan pulang dengan membawa pahala dan ghanimah, harta rampasan. Dan jika Aku mencabut nyawanya syahid, maka Aku akan mengampuni, merahmati dan memasukkannya ke dalam syurga. Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Itulah hadis yang jelas-jelas menyatakan orang yang keluar daripada rumahnya untuk mencari keridaan Allah melalui berjihad, andainya ia selamat, ia pergi berjuang, berjihad, dia selamat pulang ke rumah, maka dia pulang membawa bersamanya pahala, yang mana kita sentiasa berusaha mengumpulkan pahala di dunia ini. Maka keluar berjihad artinya dia sedang menambah, mengumpul pahala dan ghanimah. Jadi ghanimah ni adalah suatu perkara yang Allah halalkan untuk baginda Rasulullah dan umat baginda Rasulullah sahaja. Sebelum itu ghanimah tidak halal. Jadi lepas Rasulullah Allah halalkan ghanimah, maknanya harta rampasan yang didapati hasil daripada menang dalam perjuangan. Ya, jadi pahala pun dapat, ghanimah pun dapat. Dan ghanimah yang paling banyak sekali dalam banyak-banyak peperangan ialah ghanimah dari peperangan Hunain. Ada dengar tak cerita macam mana kritikalnya, macam mana dahsyatnya berlaku peperangan Hunain? Peperangan Hunain ini berlaku sebaik saja setelah Fathu Makkah, setelah Rasulullah balik Makkah dan menguasai Makkah. Pada masa itu berduyun-duyunlah orang-orang kabilah yang belum memeluk Islam melihat bagaimana kebenaran Islam, bagaimana Islam ini dapat menguasai Mekah yang sebelum ini orang-orang Mekah telah bermesyuarat untuk membunuh baginda Rasulullah SAW, bukan setakat menyiksa dan sebagainya, tetapi mereka membuat keputusan nak bunuh Rasulullah SAW. Dan pada masa itulah, malam itulah Allah izinkan, Allah wahyukan supaya Rasulullah berhijrah. Kita tahulah bagaimana peritnya baginda Rasulullah berusaha untuk menyebarkan kebenaran, untuk sampaikan kebenaran itu ke seluruh alam. Kalau Nabi yang lain hanya menyampaikan kepada kaum dia saja, ada yang hanya menyampaikan kepada anak beranak dia saja, tetapi baginda memegang satu amanah yang sangat hebat, sangat dahsyat, yang dia diamanahkan untuk menyampaikan dakwah ke seluruh alam. Jadi sebab itu untuk menyampaikan pada keluarga dia di Mekah pun menghadapi cabaran yang sangat dahsyat. Kita lihat bagaimana, kita dengar bagaimana Sumayyah tu kerana nak mempertahankan Islam, ia disulah hidup-hidup oleh
tuan dia. Mereka masa tu dia menjadi hamba kepada tuan dia. Kalau tak silap saya, siapa? Ni lupa dah nama tuan dia tu. Sumayyah telah disulah, dia merupakan syahidah yang pertama dalam Islam daripada umat Rasulullah SAW, kerana dia mempertahankan, berjihad mempertahankan akidah dia. Dan begitulah bagaimana Bilal bin Abi Rabah telah diseksa, ditarik dengan unta, dengan tak tahulah dengan unta kah, dengan kaldai kah, dengan apa, di padang pasir, ditindih dengan batu besar, semata-mata kerana dia beriman pada Allah, sehingga dia melantunkan kalimah ahad, 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 kan? Kita tahu. Jadi sebab itu berjihad ni adalah suatu perkara yang hebat apabila satu orang niat keluar daripada rumahnya berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Kalau dia selamat balik pun bukan dia balik tangan kosong. Dia balik dengan membawa pahala yang hanya Allah saja yang tahu. Bagaimana besarnya pahala diberi pada orang yang keluar daripada rumah berjihad, dan bersamanya akan diberi kalau ada ghanimah, rampasan perang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membahagi-bahagikan kepada mereka yang keluar berjihad tadi. Dan kumpulan yang kedua, andainya dia syahid dalam perjuangan itu, maka Allah Ta'ala kurniakan, yang pertama, Allah akan ampun dosa dia, Allah akan kurniakan rahmatnya, dan Allah akan masukkannya ke dalam syurga tanpa hisab, insya Allah. Dan kita ni pun berjihad juga, berjihad dengan segala tugas-tugas yang patut kita lakukan di rumah, kan? Macam-macam nak buat di rumah ni, tapi kita berjihad, sanggup tinggal sekejap tugasan-tugasan itu untuk keluar mencari ilmu, untuk mengamalkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kedatangan kita bukan sebarang kedatangan. Setiap langkah kita ke sini diberi ganjaran pahala, digugurkan dosa, dan diangkat martabat. Dan sesampainya kita ke dewan ini, dinaungi oleh para malaikat rahmat yang membawa sakinah, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan, membawa rahmat pada kita semua. Kita doakanlah sama-sama, semoga Allah istiqamahkan kita, ya, sentiasa istiqamah dalam amalan yang sangat baik ini, insya Allah. Ya, silakan. Allah menjanjikan anugerah ganjaran yang sangat hebat, mendapat pahala, harta rampasan perang, diampunkan dosa, mendapat rahmat Allah, dan dimasukkan ke dalam syurga kepada mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh pada jalannya, sebagaimana yang disebut dalam hadis tersebut. Itulah sebagaimana yang saya huraikan tadi, itulah ganjaran yang sangat istimewa untuk orang yang berjihad, ya, insya-Allah. Islam ialah adil, iaitu cara hidup yang paling istimewa, disediakan sendiri oleh Yang Maha Bijaksana, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, untuk menganugerahkan kepada makhluknya satu nikmat penghidupan yang harmoni, sejahtera dan bahagia. Ya, jadi sebab itu syukur sangat-sangat. Syukur tak terhingga. Kita dianugerahkan nikmat tertinggi. Nikmat tertinggi, ya, nikmatul iman dan nikmatul Islam. Ya, Allah SWT kurniakan hanya kepada insan-insan terpilih saja. Hatta bapa saudaranya yang peliharanya dari kecil, tetapi dia tidak mendapat nikmat ini, tidak menjadi Islam sehingga kewafatannya, kematiannya. Sedangkan anak saudaranya Rasul yang terhebat itu berada di depan dia ketika dia nazak. Ucaplah wahai pakcik, ucapkanlah la ilaha illallah, dan aku ni, anak anda ni adalah Rasulullah. Dia pun fikir, maka kawan-kawan dia yang musyrik tu, jangan,
pertahankan agama kita, kita hebat, kita apa semua. Jadi akhirnya dia tidak dapat nikmat yang istimewa ini. Sedangkan kita yang duduk jauh ini, Allah Ta'ala pilih untuk memberi nikmat. Syukur sesungguhnya dan jagalah benar-benar iman dan takwa kita. Ini anugerah yang terhebat, dan ini dirasai benar-benar oleh mereka yang baru memeluk Islam. Sebelum mereka memeluk Islam, mereka makan benda yang tak halal, mereka hidup dengan cara yang tak tersusun, tak teratur cara hidupnya, hidup dalam keadaan yang tidak dapat ketenangan, kebahagiaan. Tetapi dia kata, bila dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia mendapat ketenangan yang sebenarnya. Itulah. Dan sebenarnya kita ni pun, saya fikir setiap orang kita ni ada ketenangan. Ya, itulah yang dikatakan kebahagiaan hidup. Bukan harta, bukan pangkat, bukan kemasyhuran, tetapi ialah ketenangan jiwa. Itulah yang dikatakan kebahagiaan hakiki, yang seterlalu mahal, yang kita boleh dapat melalui panduan hidup yang murni, yang bertamadun, yang begitu hebat, yang diatur sendiri oleh yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha segala maha lah ya, oleh Allah untuk mereka yang dikasihi, dipilihnya. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu selalu kita ucapkan. Syukur pada Allah yang memberi petunjuk kepada kami. Kalau tidak, kami tidak akan dapat hidup di atas jalan yang lurus tanpa petunjuk Engkau, ya Allah. Syukur sangat-sangat. Ya. Justru sejak penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, hingga ke saat berakhirnya dunia, iaitu kiamat, Allah memerintahkan semua makhluknya menjalani kehidupan berpandukan din Allah. Sebagaimana firman-Nya, Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa inna Allaha sari'ul hisab. Terjemahannya, sesungguhnya agama yang benar dan diridhai di sisi Allah ialah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Surah Al-Imran ayat ke-19. Bukan Ali Imran ya. Kalau Al tu alif lam. Kalau Ali maknanya keluarga Imran ya. Jadi ayat ini menerangkan bahawa Allah turunkan din. Din ni dulu kita dok ingat, kita terjemah agama. Agama menunjukkan ritual harian kita. Ya, sembahyang, puasa. Tapi yang lain tak bersangkut paut. Nak hidup macam mana, nak bergaul macam mana, nak berinteraksi macam mana, tidak ada sangkut paut. Sebab itu zaman dulu tak timbullah bank Islam, bank halal ke, bank patuh syariah ke, tak patuh syariah ke. Sebab kita tidak merasa bahawa muamalah kita itu kena juga ikut ad-din tadi. Kita dah sembahyang, dah puasa, tapi dalam muamalah perniagaan, muamalah harian, kita tidak mengikut. Zaman dulu nak cari orang pakai tudung pun susah. Tak terfikir yang tudung ni adalah suatu tuntutan agama. Padahal dia sembahyang puasa kan. Jadi sebab itu din ni, inna dina tu, din itu adalah way of life. Bila kita kata life tu, sejak lahir daripada perut ibu lah, bermula dengan diiqamah dan diazankan di kiri kanan ya telinga kita, dan sepatutnya masa kita kecil dibesarkan dengan kalimah-kalimah Allah, diduduikan kita dengan
La ilaha illallah. Bukan zaman dulu dia duduk macam mana? Duduk yang tak Islamik tu. Buat laju-laju sampai balik sana tu. Tidak Islamik ya. Tapi nenek-nenek, ibu-ibu yang faham, dia dudukkan anak dia dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham kan La ilaha illallah tu? Kalau ditimbang pahalanya ni lebih besar daripada dunia dan segala isi, lebih berat daripada dunia dan segala isinya. Inilah yang dijawab, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Musa. Apabila Nabi Musa minta sesuatu yang hebat untuk dia amalkan, Allah kata pada Nabi Musa, ucaplah la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ya Tuhan, la ilaha illallah itu biasa aja. Allah kata, wahai Musa, la ilaha illallah itu kalau diletak sebelah timbangan diambil dunia segala isinya, di sebelah lagi lebih berat lagi timbangan la ilaha, di sebelah la ilaha illallah. Jadi kalaulah ibu tu satu orang yang Islamik, dia akan didik anak dia, dudukkan anak dia daripada kecil lagi dengan la ilaha illallah sehinggalah besar, sehinggalah dewasa. Jadi maknanya alhamdulillah, kita ni agaknya masa kecil dulu didudukkan begitulah. Sebab itu kita mempunyai sekeping hati istimewa, sekeping hati yang cintakan al-khair, seperti Zaid al-Khair yang bangun pagi dia berniat untuk melakukan segala jenis kebaikan. Wa in qadirtu badartu ilaih wa in fatani azamtu alaih wa hanantu ilaih. Andainya, kata Zaid, andainya aku dapat melakukan segala kebaikan yang aku hajatkan, bila bangun pagi tadi aku segera akan melakukannya, dan andainya aku tak mampu melakukannya, aku tetap berazam, aku tetap rindu untuk melakukannya, dan aku akan azam tu alaih, aku berazam juga untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dapat aku lakukan pada hari itu. Maknanya pagi-pagi Zaid ni niat nak buat macam-macam. Nak baca Quran, nak sembahyang tahajud 12 rakaat, nak sembahyang taubat, nak sembahyang hajat, nak baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk, nak sedekah, nak silaturahim, macam-macam lah hajat. Tapi takkan semua boleh kan? Masa terhad. Jadi kalau mana yang tak sempat aku buat, aku azam juga. Azam tu dia dapat full mark lah. Dia dapat markah penuh dah, berazam nak buat baik tu. Itu punya hebatnya Allah. Kalau cikgu di sekolah azam nak jawab dengan jawapan yang tepat, tak dapat markah 1 pun lagi. Bila jawab tu pun dia akan selidik lagi, akan cari di mana salah silap, dia akan potong, tak dapat 1%. Tapi Allah Maha Pemurah ni, azam nak buat baik pun dah dapat 100%. Bila benar-benar buat baik, akan digandakan mengikut keikhlasan kita. Sebab itu doakan sungguh-sungguh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang benar-benar ikhlas dalam semua kerja buat aku. Aku tidak mahu satu pun perkara yang aku buat sia-sia. Tidak mahu. Kita tak mampu nak buat banyak. Kalau yang sikit pun tidak ada nilai di sisi Allah, rugi sangat-sangat kita ya. Masya Allah. Itulah. Jadi kita kena faham, Islam itu adalah satu cara hidup. Dan Allah turunkan Islam ini sejak Nabi Adam. Sampailah zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, Yahudi, Nasrani. Sebelum turunnya Al-Quran, mereka tidak ada perbalahan. Tapi bila turunnya kebenaran, maka orang yang hatinya hasad, dengki, bukan dia tak terima ini satu benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tetapi kerana dia hasad, dia dengki, dia tidak sudi menerima Rasul dari kalangan Arab. Dia nak Rasul dari Bani Israel. Yahudi, Nasrani dari Bani Israel, dia tak iktiraf. Jadi hanya kerana hasad dengki saja. Tetapi pendeta-pendeta yang ikhlas, mereka memeluk Islam. Sebab mereka tahu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ada penyambung, penyempurna
terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, begitu juga sejak daripada Nabi Ibrahim dan seterusnya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isytiharkan, aku ni sebagai seperti orang membuat nabi-nabi dulu membina suatu binaan besar, ya, dan aku adalah seperti satu bata yang belum selesai diletakkan untuk menyempurnakan binaan tersebut. Maka aku akan letakkan bata itu di tempatnya, maka sempurnalah ajaran yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi panduan hidup manusia. Jadi ini semua adalah suatu kehebatan yang sepatutnya kita benar-benar mensyukuri. Allah memberi kepada kita suatu panduan hidup yang sudah lengkap, selengkapnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari Haji Wida, Allah Ta'ala, Rasulullah membaca ayat ini. Pada hari ini Allah berfirman, akmaltu lakum. Aku di sini Allah, aku sempurnakan untuk kamu dinakum, panduan hidup kamu, way of life untuk kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan untuk kamu segala nikmat aku. Nikmat Allah ni tak terhingga. Makanan, nak apa saja jenis makanan. Pakaian, nak apa jenis pakaian. Nak apa saja di dunia ni semuanya ada. Tak terhingga. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andainya kamu nak senaraikan nikmat Allah, tak tersenarai. Kalau dakwat yang digunakan untuk menulis itu daripada lautan, seluruh lautan tu tak cukup. Didatangkan lagi berapa kali ganda pun tak cukup untuk menulis, nak senaraikan nikmat Allah. Sebab itu bangun pagi, bila kita dapati seluruh anggota kita sihat, seluruh keperluan kita dapat, maka kita syukur. Alhamdulillahillazi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimis sultanik. Ini ialah kesyukuran tertinggi, lafaz terhebat, yang mana malaikat bingung. Kenapa bingung? Tak tahu nak tulis banyak mana pahala. Sebab syukur kita ni sesuai dengan kehebatan Allah, ketinggian Allah, kemuliaan Allah. Ketinggian Allah tak terhingga, kehebatan Allah tak terhingga. Jadi syukur kita pun tak terhingga. Sebab itu kalau nak pahala yang tak terhingga, banyakkan lafaz ini. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Jadi itulah apabila turun Al-Quran, mereka-mereka yang hatinya bersih, mereka akan beriman kepada Al-Quran, akan memeluk Islam. Sebenarnya yang sebelum tu pun Islam, cuma disebut Nasrani. Tapi ajaran yang dibawa tu ajaran Islam, ya. Diletak nama Nasrani itu dibangsakan kepada yang membawa, Nabi yang membawa tu, ya. Bukan agama yang dibawa, agama yang dibawa Islam, ya. Itulah. Jadi mereka berbalah, mereka bergaduh apabila turun yang benar. Macam kita lah. Kalau masa belum datang kebenaran, kita okey je. Bila datang kebenaran, berpecah, berselisih, berbezalah antara mereka yang nak ikut kebenaran dengan mereka yang tak mau ikut. Mereka nak ikut kebenaran, mereka tukar cara hidup. Dulu tak bertudung, dulu tak solat, dulu tak menjaga segala tutur kata kita. Tapi bila kita belajar, bila kita tahu tentang kebenaran, kita ikut. Tetapi ada pula dia nak berkeras. Aku nak free hair. Aku malas solat. Sebab itu dikaji
80% tak salat. Pasal apa? Sebab dia tolak kebenaran. Tapi 20% ni salat, tutup aurat, menjaga segala tingkah laku dia supaya betul-betul mengikut ajaran Islam. Dia jumpa duit 1 juta pun dia tak ambil. Jauhlah dia nak pergi mah. Sekarang ni jaga-jaga sikit pintu rumah tu. Siang-siang pun dia masuk. Dalam WhatsApp tu ada, dia masuk di pintu belakang, terserempak dengan tuan rumah, dengan anak tuan rumah, bergaduh, dan anak tu ditikam perutnya. Ada baca tak? Itulah manusia. Padahal Islam kot yang masuk tu. Tapi dia tak mengikut ajaran yang dibawa itu sebagai way of life ni sejak daripada lahir sampai masuk kubur. Kita kena ikut cara Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, teruskan. Seterusnya, Allah menolak sama sekali ad-din selain Islam sebagaimana firman-Nya. Mana dia? Saya pun dah hilang. Surat 80. Cakap banyak sangat dah hilang dah. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak daripada kalangan orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Itulah ya, siapa yang mengambil. Yabtari ni bukan cari saja, dia cari dan dia ambil, dia gunakan, tu yabtari. Yabtari ni dia lebih daripada mencari ya. Mencari, mengambil, mengamalkan, menghayati, itu yabtari. Siapa yang mengambil Islam sebagai way of life, cara hidup, siapa yang mengambil lain daripada Islam sebagai cara hidup, sekali-kali Allah tidak akan terima. Lan ni ada suatu nafi yang sangat kuat. Sekali-kali tidak akan terima daripadanya kalau dia mengambil cara hidup yang lain daripada Islam, dan dia akan termasuk dalam golongan orang yang rogi di akhirat dan juga di dunia ya. Di dunia pun dia rogi, dan di akhirat pun dia rogi. Masya Allah. Kita hendaklah jadi orang yang untung, sebab kita sedang berjual beli dengan Allah. Kita jual kita punya cara hidup kita mengikut jalan Allah. Allah beli dengan bayarannya ialah al-jannah. Itulah bayaran Allah kepada mereka yang menjual hidupnya dengan way of life yang diterima, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Oleh itu, Allah memerintahkan melalui para nabi dan rasulnya agar menyeru semua makhluknya, iaitu jin dan manusia, supaya ada daripada kalangan mereka yang mengamalkan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh, dan kemudian berusaha berjihad untuk menyampaikan kebenaran ini kepada semua makhluk di seluruh alam. Jadi maknanya orang nak berjihad ni, dia kena mula dengan diri sendiri. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Beratlah sangat ya, maqtan ni cemohan oleh Allah, daripada Allah kepada mereka yang berkata tapi dia tak buat. Dia ajak orang buat baik tapi dia tak buat kebaikan tersebut. Dia mendapat kemurkaan dulu sebelum orang yang disampaikan itu. Jadi sebab itu untuk berjihad adalah mereka yang dipilih oleh Allah. Yang semua orang bila diterima ajaran Allah, tak semua orang berjihad, hanya insan terpilih saja. Jadi orang berjihad ni dia mula dengan diri sendiri, dan dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyebarkannya kepada seluas mungkin. Sebab itu saya kata, kau belajar Quran ada 5 tahap kan? Ingat tak 5 tahap? Ya? Siapa ingat? Pertama, belajar baca dengan betul, dengan tajwidnya, makhrajnya dan sebagainya. Itu yang diajar oleh Ustazah Badariah tadi.
Yang kedua, belajar faham dengan sahih, supaya apa yang kita baca tu kita faham. Tak mau jadi burung ketitir. Orang Kelantan kata burung ketitir. Apa dia burung ketitir ni? Bila orang datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kadang-kadang dia kata, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Dia terbalik. Dia nak suruh datang, dia kata, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Pasal apa? Dia tak faham apa-apa. Dia hanya diajar beberapa kalimah untuk dia ucapkan, dia tak faham apa-apa. Jadi kita tak mau jadi burung ketitir, kena ada tingkatan yang kedua. Belajar baca dengan tajwid, dengan betul, faham dengan tepat melalui tadabbur. Kita ada tadabbur kan? Kita tadabbur. Kemudian bila kita dah faham, naik tingkat yang ketiga, kita amalkan dengan ikhlas, seikhlasnya. Bila kita amal, kita naik tingkat yang keempat, kita sampaikan, sibarkan seluas mungkin. Inilah yang buat kelas ni. Buat kelas pengajian dan sebagainya, nak sibar. Walaupun kita baca buku ni, tapi kandungan sebenarnya ialah dari Al-Quran. Kita sibarkan seluas mungkin. Dan yang tertinggi, kita jihad, berjuang, mendaulatkan apa yang kita faham tadi. Ini 5 tahap kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirat sampai mana dah? Dah sampai tahap mana dah? Dah jihad dah. Jihad tadi ya, bersungguh-sungguh ya. Okey, teruskan. Berjihad tidak semestinya dengan mengangkat senjata. Situasi terkini di beberapa buah negara Asia Barat memerlukan para mujahidin menghadapi musuh-musuh Islam dengan mengangkat senjata dan mengorbankan nyawa. Manakala jihad di negara kita Malaysia lebih kepada pengorbanan masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Namun tujuannya tetap sama, iaitu menegakkan din Allah dengan melaksanakan amal makruf dan nahi mungkar, iaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jihad dalam bentuk ini juga tidak terkecuali daripada mihnah dan tribulasi, khususnya daripada pihak-pihak yang memusuhi Islam. Maka sudah semestinya ganjaran yang diperoleh tidak kurang hebatnya berbanding jihad dengan mengangkat senjata. Oleh itu, marilah kita berusaha melibatkan diri dalam mana-mana badan atau kumpulan jemaah yang bersatu hati untuk melaksanakan tuntutan jihad. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dijanjikan syurga. Itulah ya. Jadi kita tidaklah dituntut jihad tu tidak hanya di medan perang seperti di Syria, di Palestin, di Arakan. Mereka yang berjihad tu, Masya Allah, itu yang dikatakan Ar-Rabitun, Al-Murabitun. Murabitun ni pahala setiap saat. Apa maksud Murabitun? Orang yang ada di perbatasan yang depan sekali, itu Murabitun. Yang mempertahankan agama di barisan hadapan. Mereka ini setiap saat diberi ganjaran pahala, diangkat martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita di sini, kalau kita tak angkat senjata, kita tetap boleh berjihad dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kerja ini kerja besar. Kita tak boleh buat bersendirian. Kita kena berpersatuan, berkawan, bersahabat. Program di Al-Falah pun tak berjaya kalau Salwa seorang dia nak buat. Kena ada dia punya AJK, kena ada tukang merakamkan, kena ada tukang yang menjaga penyusunan tempat, dan macam-macam lagi. Kita kena berpersatuan, bekerjasama dalam kumpulan untuk mencapai amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah ya, itulah. Sebab itu orang yang daftarkan dirinya berada dalam kumpulan yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kalau dia meninggal, insya-Allah dia mati syahid, sebab dia berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Imam Al-Qurtubi ada panduan bagaimana kita nak berdoa, berusaha untuk dapat mati syahid.
iaitu dengan kita amalkan 4 ayat di akhir surah Lau anzalna hadzal Quran tu. Surah apa ya? Al-Hasyr. Akhir surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah sampai akhirlah. Itu Allah menggambarkan bagaimana hebatnya Al-Quran. Kalau diturunkan Al-Quran ni ke tempat yang paling kukuh di dunia ini. Gunung tu paling kukuh lah di dunia ini. Gunung itu akan hancur berkecai kerana beratnya, hebatnya Al-Quran yang diturunkan. Ini sebagai suatu simbolik, sesuatu perbandingan. Kalau kita, Al-Quran tu diturun ke hati kita. Jadi hati kita ni sepatutnya begitu, nak kata apa ya, bila masuk ayat Al-Quran dalam hati kita, itulah yang dikatakan hati ini akan digambarkan Al-Quran ni. Allah SWT tak ingat ayat tu ya. Hati ini akan bukan bergelora. Apa nama? Apa dia? Apa dia Sarwa? Hati ini akan bergelora tu tak apa tepat, ada kalimah lain yang lebih tepat. Bergetar hati ini kerana kagumnya dengan kehebatan ayat Al-Quran ya. Itu kalau manusia faham bagaimana hebatnya Al-Quran. Sebab itu adalah suatu keistimewaan bila kita menjadi insan yang dapat menilai sebenar-benar penilaian terhadap Al-Quran, sehingga hebatnya Al-Quran itu apa saja yang bersentuh apa saja yang dengan Al-Quran, bersentuh ke berhubung dengan Al-Quran, semua naik martabat. Malam diturun Al-Quran naik martabat lebih daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Orang, insan yang diturunkan Al-Quran diangkat menjadi afdalul makhlukat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta di helaian-helaian yang ditulis padanya ayat Al-Quran adalah helaian-helaian yang perlu kita letak, kita hormati. Boleh tak kita biarkan tulisan-tulisan Al-Quran tu merata-rata? Boleh tak? Tak boleh. Kalau kita nampak saja, kita mesti angkat, letak di tempat tinggi. Kalau perlu, kita bakar dia, dan abu tu diletak di tempat yang sesuai, jangan letak di tengah jalan. Letaklah di tempat yang orang tak lalu lalang. Sebab itu hasil daripada banjir banyak Al-Quran yang terpaksa dimusnahkan, tidak dimusnahkan begitu saja, tidak dilemparkan di tempat sampah, tapi dikumpul elok-elok, dikeringkan betul-betul, barulah dibakar betul-betul, supaya setiap helaian, setiap kalimah daripada Al-Quran itu dapat dihilangkan, supaya tidak timbul kita tidak menghormati Al-Quran. Begitulah hebatnya Al-Quran. Maka berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau Rasulullah diturunkan padanya Al-Quran, hidupnya Al-Quran. Sebab itu ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah, bagaimana Rasulullah dalam rumah? Kami di luar boleh lihat bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan semua, dengan manusia kaya, dengan miskin, dengan orang putih, orang hitam, dengan binatang, dengan kanak-kanak, dengan orang tua. Terlalu hebat bagaimana Rasulullah berhubung dengan orang yang di luar, dengan pihak yang di luar. Tapi kami tak mampulah nak masuk ke rumah Rasulullah, nak tengok bagaimana akhlak Rasulullah dalam rumah. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Adalah Rasulullah itu cara hidupnya, akhlaknya ialah Al-Quran. Sebab itu Rasulullah ijtihadkan tidak adalah orang yang
memuliakan orang yang paling mulia ialah orang yang memuliakan keluarganya, berinteraksi dengan begitu santun dengan ahli keluarganya. Dan aku ialah orang yang paling menyantuni, mengasihi, menyayangi, berlemah lembut dengan ahli keluarga aku. Betuahnya ummahatul mukminin, bertuahnya pengikut-pengikut Rasulullah SAW, bertuahnya insan yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dikatakan orang yang banyak baca Quran ni awet muda. Haji Faridah kenal? Jiran saya dulu. Bila saya selepas 20 tahun saya berpindah, lebih 20 tahun, 30 tahun saya berpindah ke Kuala Lumpur, saya balik ke Kelantan, jemput dia dalam satu majlis baca Quran, wajahnya berseri-seri. Rajin baca Quran. Bukan dia hanya qari'ah, tapi dia memang sentiasa membaca Quran. Masya Allah, ya. Itulah. Jadi panjang lebarlah kita berbincang tentang bagaimana kita berjihad, dan kemuncak jihad itu ialah untuk menjulangkan isi kandungan Al-Quran, menuntut kita supaya berusaha bersungguh-sungguh mengamalkan dan memperjuangkan Al-Quran melalui jihad, ya. Itulah. Kita pukul apa dah? Dah pukul 11. Masya Allah. Satu sajalah kita baca hari ni. Tapi satu pun kalau betul-betul kita amalkan, insya-Allah kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Jadi doalah, berdoa banyak-banyak pada Allah supaya Allah masukkan kita dalam golongan mujahidin fi sabilillah. Itulah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah, surah wal asri, dan doa pendek insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Engkau takdirkan kami membaca suatu tajuk yang sangat-sangat penting dalam hidup ini, iaitu kemuncak hidup kami ini ialah berjuang, berjihad, mendaulatkan agama Engkau, mendaulatkan ajaran yang Engkau turun. Maka ya Allah, takdirkanlah kami menjadi salah seorang daripada orang-orang yang berjihad untuk mendaulatkan agama Engkau sehingga ke akhir hayat kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.